Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah pada sesi kali ini Abi akan berkongsi dengan kamu tajuk Tumbuhan Sains Tahun 1. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh merujuk buku teks kamu di muka surat 51 tajuk tumbuhan, atau kamu boleh rujuk juga nota yang Abi berikan kepada kamu sebagai rujukan. Seperti biasa, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita untuk sesi kali ini. InsyaAllah, di akhir pembelajaran ini kita akan dapat yang pertama, mengetahui setiap bahagian tumbuhan. Yang kedua, mengetahui kepentingan bahagian tumbuhan. Yang ketiga, mengenal pasti dan membezakan ciri bahagian tumbuhan. Dan yang keempat, mengetahui mengapa kita perlu menghargai tumbuhan di sekeliling kita. InsyaAllah, mudah-mudahan keempat-empat objektif ini kita akan dapat capai pada sesi kali ini. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu bahagian tumbuhan. Tumbuhan sama juga seperti haiwan dan manusia, mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Oleh itu, di bawah subtopik ini kita akan kenali bahagian-bahagian tumbuhan. Kamu lihat, itu adalah contoh tumbuhan. Kita kenali bahagian-bahagian tumbuhan yang Abi kira ianya sangat penting untuk setiap tumbuhan. Yang pertama ialah bunga. Bunga adalah bahagian tumbuhan yang sangat penting. Kemudian daun. Ada juga buah, batang dan juga akar. Kelima-lima bahagian tumbuhan ini sangat-sangat penting dan saling memerlukan antara satu sama lain. Seperti manusia dan juga haiwan, bahagian-bahagian ini ada kepentingannya masing-masing. InsyaAllah kita akan pergi kepada kepentingan setiap bahagian-bahagian tumbuhan ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Selepas kita mengenali bahagian-bahagian tumbuhan, mari kita lihat pula kepentingan setiap bahagian-bahagian tumbuhan tersebut. Inilah sebatang pokok. Mari kita lihat kepentingan bagi setiap bahagian-bahagian tumbuhan tersebut. Bunga. Apakah kepentingan bunga? Saya adalah bunga. Saya bahagian pembiakan tumbuhan. Ya, bunga merupakan bahagian pembiakan tumbuhan. Kerana apa? Bunga akan menghasilkan buah dan buah akan menghasilkan biji benih. Jadi ia sangat penting untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat kepentingan daun. Apakah kepentingan daun? Saya daun. Saya diperlukan untuk membuat makanan. Ya, betul. Daun diperlukan untuk proses fotosintesis, iaitu proses di mana tumbuh-tumbuhan membuat makanan. Kita tengok pula bahagian tumbuhan yang keempat, iaitu batang. Apakah kepentingan batang? Saya batang. Saya mengangkut air, nutrien dan makanan. Kita dapat lihat kepentingan batang ialah untuk mengangkut air, nutrien dan makanan ke seluruh anggota tumbuhan. Jadi itulah kepentingan batang. Kita lihat pula bahagian yang terakhir, iaitu akar. Apa kepentingan akar bagi setiap tumbuhan? Saya akar. Saya menyerap air dan nutrien. Saya juga menyokong pokok. Akar berada di bawah tanah. Tugas dia ialah untuk menyokong pokok. Pokok akan lebih stabil sekiranya akar di bawahnya kukuh dan kuat. Jadi, fungsi akar ialah menyerap air dan juga nutrien bagi memastikan tumbesaran tumbuhan itu berlaku dengan baik dan sempurna. Jadi, keempat-empat bahagian tumbuhan ini kamu telah ketahui kepentingannya. Makna kata di sini, setiap bahagian tumbuh-tumbuhan ini sangat penting.
Kalau tanpa salah satu daripada bahagian ini, maka tumbuhan tersebut tidak boleh kembang besar seperti tumbuhan yang lain. Baiklah, selepas kita telah mengenali tumbuhan dan kepentingannya, mari kita lihat pada subtopik yang ketiga, iaitu ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Mari kita lihat satu persatu. Ciri yang pertama, bunga. Walaupun tumbuhan itu adalah tumbuhan yang sama, tapi ada perbezaannya. Contoh yang Abi beri ialah gambar berikut. Berikut ialah pokok paku pakis dan juga pokok bunga teratai. Apakah perbezaan mereka? Perbezaan mereka ialah paku pakis merupakan pokok yang tidak mempunyai bunga, tapi teratai adalah pokok yang mempunyai bunga. Mereka sama dari sudut tumbuhan, tapi berbeza dari sudut bunganya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Batang. Yang pertama ialah pokok durian, yang kedua ialah pokok betik. Kedua-duanya adalah pokok yang mempunyai batang. Namun begitu, durian mempunyai batang kayu yang keras, manakala betik tidak mempunyai batang kayu yang keras. Jadi itu adalah perbezaan bagi pokok dari sudut batangnya. Sekarang kita lihat pula ciri perbezaan dari sudut daun dan akar. Kita ambil contoh pokok pandan dan juga pokok bunga ros. Mari kita lihat satu persatu. Pokok bunga ros, dari segi urat daunnya adalah urat daun jejala J, manakala jenis akarnya lah akar tunjang T. Jadi dekat sini, setiap urat daunnya ialah jejala, maka jenis akarnya ialah akar tunjang. Jadi formulanya ialah JT, daun jejala akar tunjang. Lihat contoh yang kedua, iaitu pokok pandan. Pokok pandan, urat daunnya ialah daun selari, manakala jenis akarnya ialah akar serabut. Jadi formulanya ialah SS, urat daun selari bersamaan dengan jenis akar serabut. Jadi kamu dapat bezakan mana satu jenis daun jejala, daun selari, akar tunjang dan juga akar serabut. Kami berbeza tapi serupa. Ini merupakan kesimpulan daripada ciri-ciri perbezaan tersebut. Kita beri contoh yang sama, iaitu pokok pandan dan juga pokok bunga raya. Kita tengok daripada sudut yang pertama ialah dari segi bunga. Pokok pandan merupakan pokok yang tidak berbunga. Namun begitu, pokok bunga raya merupakan pokok yang berbunga. Kita lihat pula dari sudut daunnya. Pokok pandan, urat daunnya adalah selari, manakala pokok bunga raya, urat daunnya adalah jejala. Seperti yang kita belajar tadi, formula untuk daun selari semestinya akarnya adalah akar serabut, iaitu SS. Jadi pokok pandan mempunyai akar serabut, manakala pokok bunga raya, ia punya formulanya ialah JT, daun jejala akar tunjang. Jadi akar bagi pokok bunga raya ialah akar tunjang. Dan ciri yang terakhir ialah dari sudut batangnya. Pokok pandan batangnya tidak berkayu, manakala pokok bunga raya batangnya berkayu. Jadi sudah jelas perbezaan-perbezaan ini. Semua tumbuh-tumbuhan nampak sama, tetapi ada perbezaannya, sama ada dari sudut bunganya, dari sudut daunnya, dari sudut akarnya maupun dari sudut batangnya. Jadi setelah kita mempelajari subtopik ini, Abi harapkan kamu dapat membanding dan membezakan ciri-ciri perbezaan pada setiap tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah. Alhamdulillah, selesai subtopik yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Mari kita pergi kepada subtopik yang terakhir, yang keempat, iaitu menghargai tumbuhan. Kenapa kita perlu menghargai tumbuhan? Selain daripada tumbuhan merupakan ciptaan Allah, tumbuhan juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tumbuhan sangat penting kepada manusia dan juga haiwan.
Mari kita lihat situasi yang pertama. Kamu dapat lihat burung-burung, arnab, kambing, lembu dan juga haiwan-haiwan yang lain yang berada di taman tersebut. Mari kita lihat. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Nampak? Kata si burung-burung. Jadi kepentingan tumbuhan pada situasi yang pertama ialah tumbuhan merupakan sumber makanan kepada haiwan-haiwan. Bukan saja haiwan, tumbuhan juga menjadi sumber makanan kepada manusia juga seperti kita. Mari kita lihat situasi yang kedua. Sedihnya habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Kesian kan haiwan-haiwan tersebut. Kesian tengok monyet itu menangis. Kerana apa? Habitatnya telah musnah. Habitatnya ialah tempat tinggal bagi haiwan tersebut telah musnah. Jadi dekat situasi kedua ni, jelas kita dapat mengetahui bahawa kepentingan tumbuhan kepada haiwan-haiwan ini adalah sebagai tempat habitat mereka, iaitu tempat perlindungan haiwan-haiwan. Baiklah, kita lihat pada situasi yang ketiga. Ayah, segarnya udara di sini, kata si anak. Tentulah, saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu, kata si pokok. Dalam situasi ketiga ni, kita dapat lihat bahawasanya si anak sangat gembira kerana dapat menghirup udara yang segar. Kenapa dia dapat menghirup udara yang segar? Kerana si pokok dapat membekalkan oksigen kepada mereka. Jadi di situasi yang ketiga ni, kita dapat tahu kepentingan tumbuhan kepada manusia ialah sebagai udara ataupun oksigen kepada manusia. Jadi kita sebagai manusia perlulah menghargai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekeliling kita, walaupun tumbuhan itu hanyalah rumput, kerana rumput juga penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Abi mengharapkan setelah kamu belajar tajuk tumbuh-tumbuhan ini, kamu lebih menghargai tumbuhan yang ada sekeliling kamu, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.